Jadi bila saya nampak benda tu, malam tu saya tak tahulah, tapi mak kata saya ada meracau. Bukanlah meracau histeria tu, macam saya tidur saya ada meracau lah, macam saya meracau. Saya mungkin tidur tapi saya ada meracau lah kan. Saya takut ke apa macam tu lah. Mak kata, bukan mak kata, Kak Long saya kata. Kak Long saya kata, kan, kalau korang mesti confused kan, macam korang nampak macam kenapa Kak Long kan. Selamat datang ke Ija Story Mori. Jangan lupa tekan button subscribe dan like. Selamat menonton. Assalamualaikum dan hai, bertemu sekali lagi dalam channel Ija Story Mori. So, hari ni saya nak bawa 2 lagi kisah seram yang benar-benar berlaku pada diri saya. So, apa kita tunggu lagi? Jom. Okey, seperti yang saya katakan di awal tadi, kali ni saya nak bercerita tentang 2 lagi kisah seram yang benar-benar berlaku pada diri saya. Okey, pada mulanya, selepas video pertama kisah seram yang saya bawa sebelum ni, siapa yang belum tonton kisah seram yang pertama, iaitu kisah seram 3 pagi, saya akan letak link di bio, so korang boleh tonton video tersebut. So saya ingat selepas video tu, saya ingat saya nak teruskan dengan video-video yang berkaitan dunia penulisan. Tapi oleh kerana permintaan untuk kisah seram di channel Ija Story Mori ni agak orang kata mendapat sambutan yang baik, ataupun ramailah yang nak lagi. So saya bawa 2 lagi kisah seram yang benar-benar berlaku kepada diri saya lebih kurang 31 tahun yang lepas. Okey, kisah seram ni berlaku di sebuah felda di Pahang. Okey, so saya tak nak bagi tahu felda apa di atas sebab-sebab tertentu. Saya tak nak bagi tahu the exactly felda apa, saya tak nak bagi tahu. Okey, so kisah seram ni berlaku pada 31 tahun yang lepas. Okey, sebelum tu saya akan ceritalah secara basic dulu. Okey, semua tahu kan, okey, saya berasal dari Selangor. Maknanya kata saya dilahirkan di Selangor. Selepas saya dilahirkan di Selangor, mak ayah saya berhijrah ke Pahang kerana pada waktu tu kerajaan negeri Pahang dia membuka peluang kepada orang ramai untuk dia membuka peluang bagi golongan-golongan muda lah pada waktu itu bekerja under felda. Jadi ayah saya rebutlah peluang tersebut. So ayah saya pun dapatlah sebuah rumah under felda dan bekerja dengan felda. So pada waktu tu yang isi rumah yang ada pada waktu tu adalah mak saya, ayah saya, Kak Long saya. Pada waktu tu umur dia, sebab pada waktu tu umur saya 4 tahun lebih, so Kak Long saya dengan saya jarak lebih kurang 5 tahun macam tu lah. Jarak saya dengan Kak Ngah saya lebih kurang 3 tahun macam tu. Kemudian pada waktu tu saya 4 tahun lebih, dan bawah saya ada seorang lagi adik. So adik saya lebih kurang waktu tu usia dia lebih kurang setahun atau setahun lebih macam tu. So isi rumah waktu tu ada kami 4 beradik, mak dan juga ayah. Tapi pada waktu tu ayah saya bukan everyday ada di rumah tau. Yang kira memori saya lah yang saya ingat. So pada waktu tu saya kecil kan. Tapi menurut kata mak saya, dalam banyak-banyak anak dia, saya adalah antara anak dia yang mempunyai ingatan yang kuat. Maknanya saya boleh ingat memori yang begitu, orang kata, sebab kisah tu kadang-kadang bila saya cerita kat mak saya kan, kisah yang berlaku di Pahang, mak saya terkejut tau. Alang waktu tu 4 tahun lebih, macam mana Alang boleh ingat kan? Sebab waktu umur saya 5 tahun lebih, saya dah berpindah semula ke Selangor. Jadi limit saya berada di Selangor adalah sehingga umur saya lebih kurang 5 tahun atau 5 tahun lebih je. So macam mak saya terkejut lah saya boleh cerita balik kisah-kisah yang berlaku di Pahang, sedangkan pada waktu tu umur saya baru 4 tahun ataupun 4 tahun lebih. Termasuklah kisah yang saya nak ceritakan ni. So korang tahulah di Pahang pada waktu yang saya nak cerita ni, ada mak, ada Kak Long, ada Kak Ngah, ada saya, ada adik lelaki. So adik saya yang perempuan lagi seorang,
lagi 2 orang adik lelaki, sebab total kami adik-beradik 7 orang kan. So belum lahir lagi. So 4 orang adik-beradik saja. Yang lagi 3 orang belum lahir. Ayah pula pada waktu tu bukan everyday ada kat rumah, tak. Ayah saya dia saya pun tak tahu macam mana nak cakap exactly lah kerja ayah saya, tapi ayah saya cuma dia macam dia keluar kerja, dan dia hanya sebulan hanya 2 atau 3 kali saja ayah saya dapat balik ke rumah. Lepas tu macam company ambil balik, ataupun ayah saya keluar balik bekerja, kemudian company akan hantar ayah, ataupun ada person in charge lah yang akan hantar ayah saya, dan ayah saya akan balik dan berehat beberapa hari, dan ayah saya akan keluar balik dan bekerja balik. Macam itulah. Jadi bukan everyday ayah saya berada di rumah. Itu yang saya ingat pada waktu tersebut. Okay, so ada 2 cerita. Yang first cerita ni saya nak cerita yang light je dulu. Cerita yang betul-betul seram tu second. Okay, so cerita pertama ni yang bertajuk Ketukan Suara Ayah. Kisah ni bermula pada waktu tu senja tau. Belum gila, kira nak senja lah. Nak senja maknanya saya rasa pada waktu tu lebih kurang dalam petang kan. Sebab saya masa tu kecil lagi, tak boleh tengok jam, tak faham pun tengok jam. Tapi kalau pemahaman saya, bila saya tengok Kak Ngah dengan Kak Long saya main, so saya rasa waktu tu mungkin dalam pukul 6 lebih. So dalam pukul 6 lebih tu, mak saya suruhlah Kak Long saya ni pergi mandi kan. Kak Long saya pergi mandi, dan Kak Ngah saya kena tunggu jaga adik lelaki saya, sebab adik saya baby. Adik saya yang baby lelaki ni, dia lemah semangat sikit lah. Jadi macam dia ada sawan tangis. Jadi dia memang kena extra care sikit lah. Maknanya mesti ada orang nak kena jaga dia. Tak boleh nak biarkan dia seorang tahu. Dia mudah nampak. Of course lah baby akan nampak, tapi kira dia ni kesian lah. Kira tengah malam kadang-kadang dia menangis, nampak benda tu dan sebagainya kan. So memang kalau Kak Long saya mandi, Kak Ngah saya kena jaga. Macam saya adalah main dengan dia, tapi waktu tu saya 4 tahun lebih. So budak 4 tahun lebih kan. So cara jaga tu takkan sama lah dengan orang yang dah agak lebih berusia daripada saya. Jadi bila Kak Long dah kelang kabut mandi, so Kak Ngah pula mandi. So gila-gila lah macam tu kan. So mak saya pula masa tu uruskan saya dalam kelang kabut tu, nak settlekan semua sebelum maghrib tu, sebab mak saya nak solat maghrib dan sebagainya. Terdengarlah azan maghrib, dan seraya azan maghrib tu terdengar ketukan di pintu dapur. Kalau siapa yang tak pernah duduk dekat rumah Felda yang dulu tau, bukan Felda sekarang semua dah moden. Felda yang dulu ni macam mana tahu rumah dia macam ni. Okey, daripada pintu dapur ni 1 tingkat, dia naik sikit tangga yang rendah je. Maksudnya 1 anak tangga, 2 anak tangga, dah sampai yang second tingkat kedua lah. Tingkat kedua, lepas tu naik lagi 1 atau 2 anak tangga. Lepas tu dah kira di tingkat ketiga. Lepas tu yang first tingkat ni, ni pintu dapur kan. Pintu dapur, lepas tu ini ruang dapur, lepas tu sebelah sana tu bilik air. Lepas tu yang ruang kedua, tingkat kedua ni adalah bilik tidur. Jadi kalau rumah Felda yang dulu yang saya ingat lah, cuma ada 1 sahaja bilik tidur. Lepas tu tingkat atas tu adalah tempat menonton TV. TV dulu bukan macam TV sekarang tau. TV dulu yang dia macam gedek tu, dia macam apa, dia macam ada 1 lapisan tu. Dia macam almari pun ada. Dia macam almari tau. Dia macam bila kita buka baru nampak TV. Dia macam almari lah. Maknanya bila kita buka almari tu, baru kita nampak TV. Lepas tu dekat ruang tamu tu lah akan ada mak saya letak katil yang memuatkan yang boleh menampung saya, Kak Ngah dan Kak Long. Jadi kami tidur dekat atas tu lah, atas katil tu kalau ayah tak ada. Tapi kalau ayah ada, selalunya kami anak beranak memang semua akan tidur dengan mak dalam bilik. So nak dijadikan cerita, pada azan maghrib tu,
Yang saya cerita tadi kan, saya cerita. Jadi mak dah kelang kabut apa semua. Kak Long pergi mandi. Lepas tu Kak Ngah pergi mandi. Gila-gila lah. Lepas tu jaga adik saya lelaki tu. So giliran saya lah pula ni. Mak nak uruskan saya kan. Jadi mak saya waktu tu dokong saya lah. Dokong saya 4 tahun lebih pun mak saya dokong saya lagi. Mak saya dokong saya lagi macam ni lah. Mak saya ambil saya, mak saya dokong macam ni. Jadi macam tu lah kan. Kira saya berada di pinggang mak saya macam ni. Mak saya macam berlari lah kan. Saya kata kenapa? Lepas tu mak saya kata, dengar tak bunyi? Saya kata dengar. Saya kata, apa yang kita orang dengar? Kita orang dengar bunyi ketukan. Ketukan itu tuk 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 seraya bunyi azan maghrib. Jadi mak saya ni dia excited tau, dia gembira. Sebab apa? Apa yang mak saya dengar adalah sama dengan apa yang saya dengar, iaitu kami terdengar suara ayah. Suara ayah saya, iaitu suara suami mak saya. Suara macam ni. Kom, kom. Salam tu tak dengar. Dengar belakang je. Kom, kom. Meremang weh. Allahu Akbar. Jadi mak saya ni dia excited kan. Macam saya pun excited. Kita lagilah budak kan, excited kan. Jadi memang tak terfikirlah. Mungkin macam depan salam tu mungkin macam tak clear sangat sebab kita orang daripada tingkat kedua. Masa tu kan tingkat kedua, Kak Long dengan Kak Ngah dengan adik lelaki saya memang dah semua dah settle, semua dah menyorok dah. Bukan menyorok lah, semua dah siap-siap dekat dalam bilik. Jadi tinggal mak nak uruskan saya lah kan. Jadi mak pun kendong saya kat sini macam ni. So jadi kita pun turunlah tangga tu, pergilah terus dekat pintu dapur tu buka. Krek. Dan apa yang mengejutkan kita orang pada waktu tu adalah tidak ada orang. Korang bayangkan suara persis ayah saya, kom, kom, kom. Bila kita orang buka, tak ada orang. Mak saya, wajah dia pucat dan saya menoleh ke arah mak saya. Dan saya kata, mak, mana ayah? Serta itu pada waktu tu kita kecil. Kita memang tak faham kan. Kita dengar suara ayah. Jadi pemahaman kita, ayah mesti ada. Ayah wajib ada. Suara ayah ada. Tapi ayah tak ada. Jadi kita sedih lah. Mak, mana ayah kan? Kita cakap macam tu kan dengan mak kita. Jadi mak saya peluk saya. Dia ambil muka saya. Dia peluk saya dekat dada dia. Kemudian dia tengok-tengok macam tu. Memang tak ada orang. Dan pada waktu tu azan masih berkumandang. Dan pada waktu itu saya masih lagi ingat sebelum mak saya tutup muka saya ke dada dia kan. Kenapa? Sebab pada waktu itu remang. Di belakang rumah mak saya itu sebenarnya adalah hutan. Orang kata hutan tak berapa tebal, tapi hutan lah, dan juga tanah gersang. Bukit tapi dia macam gersang tau. Tetapi masih ada hutan kecil. Dia macam hutan kecil sebelah sini. Ni kedudukan rumah mak saya, rumah ayah saya. Kemudian kat tepi ni ada hutan kecil. Kemudian betul-betul di belakang rumah kami adalah bukit, tanah tinggi sikit lah. Bukanlah bukit yang macam korang imagine yang bukit betul-betul, tak. Dia macam tanah tinggi sikit dan dia gersang. Dan betul-betul menghadap pada waktu itu azan tengah berkumandang adalah remang yang merah yang menakutkan tu. Which is kalau baby nampak memang akan menangis lah kan, memang akan teriak lah. Jadi mak saya terus nampak remang tu, mak saya terus letak muka saya kat dada, mak saya terus tutup pintu. Kemudian saya tanya lagi mak saya, mak, mana ayah? Kan saya kata, mak saya kata, mungkin kita salah dengar kot. Mak cakap macam tu kan. Mak saya terus baca ayat Al-Quran, tapi saya tak ingat ayat apa pada waktu tu, tapi saya yakin ayat Al-Quran. Kenapa? Sebab saya selalu temankan mak saya solat kan. Saya selalu maksudnya bila saya solat selalunya memang mak saya letak saya dekat sisi lah. Mungkin lah, saya tak tahu kenapa. Mungkin sebab saya kan kecil pada waktu tu, jadi mungkin saya suka kacau adik lelaki saya. Mungkin lah, saya tak tahu, saya pun tak ingat. Jadi kita mungkin suka main dengan adik kita terpijik kuat ke, mungkin adik kita menangis, wallahualam, kita pun tak tahu kan. Jadi untuk mengelakkan saya ni terlebih kacau adik saya, mungkinlah mak saya letak saya dekat sisi dia. Jadi bila saya selalu temankan mak saya solat, jadi saya yakin lah ayat tu adalah ayat Al-Quran. Kemudian mak saya terus naik atas dan dia tengok adik saya yang lelaki tu okey semua. Kemudian mak saya ada pesan lah dekat Kak Long saya, Kak Ngah saya, suruh jaga adik saya. Dan kemudian mak saya uruskan saya mandi dan kami solat sehinggalah ke maghrib, isyak.
Kita orang sama-sama lah, macam mak saya suruh Kak Long saya mengaji kan, sebab Kak Long saya ni memang terang hati. Jadi macam mak kata Kak Long mengaji kuat-kuat, mak cakap macam tu kan. Jadi Kak Long ni dia faham lah. Jadi kalau mak suruh mengaji kuat-kuat tu, adalah benda yang mak saya nampak ataupun ada yang telah berlaku. Allahu Akbar, meremang weh. Jadi alhamdulillah pada waktu tu sehingga malam tidak ada yang perkara aneh yang berlaku. Tetapi mak saya pun dia macam tak sedap hati lah kan. Macam dulu kan, zaman dulu kan tak ada handphone, susah nak dapat handphone. Lagi-lagi orang yang macam Felda pendalaman macam ni kan, susahlah nak berhubung dengan seseorang. Jadi macam mak pun dalam kisah misteri tu, dalam risau benda-benda halus tu, dalam masa sama dia pun risau jugalah, adakah apa-apa berlaku pada suami dia kan. Saya faham pada waktu tu, walaupun saya kecil, tapi cara mak bercakap dengan Kak Long tu, saya faham macam harap-harap ayah tak ada apa-apa lah kan. Sebab mak saya ni, dia dikelilingi anak-anak dia. Kita orang lah kawan, kita orang lah orang kata kawan kacau mak kan. Kita orang kadang-kadang sebab mak marah, sebab bergaduh kan dan sebagainya. Jadi bila mak cakap Kak Long, sebab pada waktu tu Kak Long yang paling besar kan, macam mak cakap Kak Long, harap-harap ayah okey lah, tak ada apa-apa lah kan, macam tu. Jadi saya faham maksud mak risau kalau ayah tak ada apa-apa, kalau ayah ada apa-apa. Sebab secara logiknya, macam mana nak hubungi ayah? Kita orang tak ada telefon. Pondok telefon pun sangat susah nak orang kata nak diperolehi pada waktu tu. Ini saya cerita ni pada 31 tahun yang lepas, which is pada tahun 1990. Pada tahun 1990. Jadi memang teknologi sangat-sangatlah mundur pada waktu tersebut. Jadi itulah kisah pertama yang saya nak kongsikan kepada korang, yang bertajuk Ketukan Suara Ayah. Okay, so kita terus continue dengan cerita yang kedua, iaitu cerita yang bertajuk entiti Kak Ponti. Kak Ponti tu dia ada sambungan dia kan. Korang sambunglah sendiri, korang kan memang hebat sambung-sambung ni kan. Okay, kisah dia bermula bagaimana? Okay, kisah dia bermula begini. Kisah dia bermula pada waktu senja juga kan. Okey, seperti saya cerita tadi, saya dah bagi gambaran pada awal cerita yang pertama. Saya dah bagi gambaran tentang rumah Felda. Bila saya kata rumah Felda, ia bermaksud versi asal, bukan versi korang pergi Felda sekarang, korang tengok rumah besar-besar. No, dia bukan macam tu. Dia adalah versi asal rumah Felda. Jadi bila saya kata yang pertama itu adalah dapur dan juga bilik air kan. Jadi yang bilik air tu pula, bila kita masuk bilik air tu, pintu, dan kemudian dia ada atap sikit je. Dan kemudian separuh lagi atap tu tak ada. Makna kata orang, kalau orang ataupun benda, senang kita cerita benda lah, sebab jarang orang nak mengintai kan mandi. Jadi makna kata kalau ada benda yang bertenggek dekat atas, orang kata intai kita mandi kan, orang kata cak kita mandi, kita nampak dia nampak kita, betul tak? Okay, jadi kisah dia bermula pada satu senja. Jadi mak saya punya cara samalah. Dia punya cara sama. Okay, pada sebelum orang kata sebelum maghrib, seboleh-bolehnya dia akan settlekan semua anak-anak dia. Dia akan settlekan Kak Long, dia akan suruh Kak Long mandi sebab nak kejar untuk solat maghrib kan. Dia suruh Kak Long mandi, dan bergili-gili kena jaga adik lelaki saya. Macam saya ceritalah, adik lelaki saya ni dia lemah semangat sikit. Jadi mudah diganggu oleh entiti-entiti tersebut. Jadi bila Kak Long, Kak Ngah semua dah mandi, berkumpullah mereka sama ada di dalam bilik utama yang berada di tingkat kedua atau di ruang tamu yang berada di tingkat ketiga. Sama-samalah menonton TV yang pada waktu itu black and white saja, dia tak ada warna. Okay. Jadi mak saya pun kendong lah saya. Mak saya kendong saya macam ni. Kendong, pergilah bilik air kan. Pergi bilik air, mandikan saya. Tutuplah kan pintu bilik air, mandikan saya. Jadi kami berdua dan situasi kami berdua. Kak Long, Kak Ngah, adik saya lelaki dah settle. Mandi pada waktu tu dah nak azan maghrib. Dah start dah pun azan maghrib. Lepas tu ada bunyi burung tau. Ada bunyi burung yang macam pelik dan menakutkan. Bunyi macam saya tak boleh lah nak recall bunyi dia. Macam saya tak boleh nak
macam mana? Macam bunyi dia macam menakutkan lah tau. Macam burung tu bunyi dia menakutkan. Dan burung tu saya tak pernah dengar pun pada waktu maghrib. Selalunya burung tu saya dengar macam lepas isyak macam tu kan. Jadi mak saya bila dia dengar burung tu, dia terkejut. Kemudian dia pandang saya. Dia kata, Alang ada dengar tak? Saya kata, saya angguk lah. Ada, saya kata. Saya kata, mak, bukan selalu waktu malam ke kita dengar bunyi burung tu? Saya kata macam tu lah kan. Kemudian saya ni, biasalah. Saya pun budak kan. Kata, saya pun toleh atas. Maknanya saya pandang lah. Kan saya kata, saya punya bilik air tu atas tu, kan separa sahaja tertutup. Selagi separuh tu terbuka dia punya atap tu. Maknanya kata, separuh sahaja. Maknanya mak saya ni, dia berdiri di tempat yang tertutup. Dia berdiri tempat tutup. Dan dia tak perasan yang saya ni berdiri di tempat yang atap dia terbuka. Mak saya tak perasan. Selalunya memang mak saya akan pastikan saya berada di tempat yang tertutup. Sebenarnya memang Islam tak ada istilah kebetulan pun. Memang sengajalah Allah takdirkan benda tu kan, untuk menjadi pengajaran dan sebagainya untuk kita kan. Jadi yang baik itu semua datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada kita. Okey. Tetapi semuanya mesti dengan izin Allah. Tapi yang baik itu semua datang daripada Allah, yang buruk tu semua kita. Jadi mak saya pun mandi dengan saya kan. Kemudian bunyi burung tu datang lagi. Jadi saya pun toleh lagi. Tengok kan. Tiba-tiba saya nampak dekat sepohon pokok. Sebab dekat belakang bilik air saya tu, dia ada sepohon pokok yang sangat besar. Dan memang besar lah kan. Bagi saya lah, sebab pada waktu tu umur saya 4 tahun lebih. Tapi kalau macam sekarang ni, saya nampak pokok tu, mungkinlah bagi saya tak besar pun kan pokok tu. Jadi imajinasi budak umur 4 tahun lebih, jadi bagi saya pokok tu besar lah. Tapi kalau pada waktu sekarang, mungkin saya anggap pokok tu tak besar. Dan tak silap saya, pokok tu saya tak pastilah dia berada di tanah kawasan rumah mak ayah saya atau kawasan rumah jiran tu, saya tak pastilah kan. So bila saya terlihat di pokok tersebut, apa yang saya nampak sampai sekarang saya ingat tau. Saya nampak ada satu entiti atau satu susuk sedang berdiri. Kemudian dia punya rambut dia sangat panjang. Panjang yang bukan panjang yang biasa-biasa tau. Bukan panjang yang kita tengok hantu Kak Limah tu, tak. Kan, bila saya tengok hantu Kak Limah tu pun saya tak takut sangat, sebab saya pernah nampak the real one. Siapa yang pernah nampak yang the real one, korang akan rasa macam hantu Kak Limah tu macam itu bukan yang sebenarnya. Faham tak? Saya bukan nak mempelekehkan filem tu, tidak. Hantu Kak Limah tu of course lah best kan. Siapa yang kata tak best, kita ketawa dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak maksudkan adalah, siapa yang pernah nampak benda yang lebih menakutkan, korang faham apa yang saya nak sampaikan. Faham tak? Maksudnya rambut yang sangat kusut dia, saya tak pernah nampak. Faham tak? Kusut dia saya tak pernah nampak. Dan kemudian panjang dia memang panjang yang panjang lah. Faham tak? Maksudnya panjang yang saya rasa kalau dia berpijak di tanah, dia akan heret rambut itu macam tu kan. Jadi dia berdiri di atas ranting. Tapi saya tak rasa dia berdiri tau, sebab saya tak nampak pun kaki dia. I don't think so benda tu manusia. Even pada waktu tu saya kecil, saya tak rasa dia manusia, sebab dia pelik bagi saya. Macam saya budak kecil, yes, I'm young. Memang I'm too young. Perempuan normal rambut dia panjang, tapi tak sepanjang tu. Maksud kata benda tu adalah sangat hodoh dan sangat menakutkan. Saya tak boleh nak cakap macam mana, tapi benda tu sangat menakutkan sampai saya terdiam. Kemudian mak saya tanya saya. Mak saya macam, Alang, mak saya kata macam tu kan. Masa tu kan saya pandang macam tu kan. Mak saya kata, Alang. Kemudian saya tak boleh nak bergerak kan. Kemudian mak kata, Alang, mak cakap macam tu kan. Kemudian saya terus peluk mak saya. Kemudian saya kata, Mak, saya tunjuk macam tu kan kat mak kan. Kemudian mak saya
dia pusing sebab mak saya kan berada di tempat yang ada bumbung. Jadi mak saya nak tengok benda tu, dia kena macam ni tau kepala dia. Maknanya dia kena keluar daripada kawasan bumbung tu, dan dia baru dia boleh tengok kan. Macam tu. Jadi mak saya terkejut. Kemudian mak saya dah tak tahu nak buat apa kan. Mak saya terus peluk saya, terus buka pintu bilik air, dan kita orang terus keluar. Dan saya tak tahu apa yang sedang berlaku. Saya tahu saya sedar-sedar je saya dah berada dalam bilik, dan saya duduk je lah. Saya duduk pada waktu tu. Kemudian Kak Long saya tanya kan, diorang panggil saya, okey ke kan, macam tu kan, kau okey ke kan, macam tu kan. Jadi saya pun macam saya cuba macam nak recall balik kan, macam apa yang sedang berlaku kan, macam tu. Macam mak kata jangan tinggalkan saya seorang-seorang kan. Sebelum tu mak pun ada baca, maksudnya mak saya ada bagi saya minum air masak. Saya ingat lagi antara step yang mak saya antara step yang mak saya buat. Masa tu saya memang terkejut, sangat terkejut. Saya tak pernah, selama saya mandi, saya tak pernah nampak anything. Pada waktu saya lupa saya cakap, pada waktu saya nampak tu, benda tu adalah pada waktu azan. Allahu Akbar kan. Pada waktu tu, pada waktu tu lah azan tu. Pada waktu azan tu lah saya nampak benda tu. Jadi makna kata bila saya dah nampak benda tu, saya tak boleh nak, saya bukan histeria tau, tak, alhamdulillah lah saya tak histeria, tapi saya macam orang bodoh tau. Macam mak bagi saya minum air, selawat, basuh muka saya semua kan. Mak peluk saya, kemudian mak cakap dengan Kak Ngah, tengok adik saya yang lelaki tu kan. Betul, mak saya suruh Kak Long baca, mengaji dan sebagainya. Mak saya malam tu ingat lagi, mak saya tidur kan. Mak saya tidur tengah-tengah ni, kejap-kejap dia menghadap adik lelaki saya, kejap-kejap dia menghadap saya kan. Macam tu lah, saya macam tidur ayam macam tu dan sebagainya. Dan alhamdulillah lah pada malam tu tak adalah benda-benda yang hilai ke apa. Yang saya ingat selepas tu saya ada demam. Kalau kisah yang ketukan suara ayah tu saya tak demam langsung, tapi yang selepas saya nampak benda tu, pada waktu saya nampak benda tu kan, saya kata azan maghrib, Allahu Akbar kan. So saya nampak masa azan tu, saya nampak benda tu selepas suara bunyi burung yang selalunya saya cuma dengar pada waktu malam saja. Jadi bila saya nampak benda tu malam tu, saya tak tahulah, tapi mak kata saya ada meracau. Bukanlah meracau histeria tu, macam saya tidur saya ada meracau lah, macam saya meracau, saya mungkin tidur tapi saya ada meracau lah kan, saya takut ke apa macam tu lah. Mak kata, bukan mak kata, Kak Long saya kata. Kan, kalau korang mesti confuse kan, macam korang nampak macam kenapa Kak Long kan. Sebab macam ni, Kak Long saya, dia banyak jaga saya tau. Kak Ngah ni, dia banyak jaga adik lelaki saya. Macam tu dia punya kerja dia. Kak Long ni memang dia jaga juga adik lelaki saya ni, yang saya ingat lah. Tapi mungkin lah pada waktu saya kecil ni, mungkin saya ni agak macam nakal sikit kot. Saya suka kacau adik lelaki saya tu. Jadi macam Kak Ngah ni kan, dia macam orang kata lembut sikit kan. Jadi dia ni jaga adik lelaki saya kan. So Kak Long ni dia anak sulung kan. So dia macam sikit lah macam tu. So dia kena jaga saya yang pun aktif sikit lah pada waktu tu kan. Biasalah sebab dah kita rasa kita bongsu, tiba-tiba mak kita dapat adik lelaki kan. Adik lelaki pula tu, maknanya pada waktu tu kita rasa kita bongsu perempuan, lepas tu mak pula dapat anak lelaki kan. So maybe lah, saya rasa pada waktu tu saya ada kacau lah. So saya rasa that's why lah kenapa mak kalau jaga apa-apa so tengok mak cakap wah, dia panggil wah kan, wah kau tengok adik kau tu, maksudnya merujuk kepada saya lah kan. So kalau cakap Ngah saya ni, dia lebih suruh tengok baby macam tu lah. Jadi ni kata Kak Long saya, malam tu saya ada meracau tapi saya tak ingat kan. Macam tu lah. Jadi bila ayah saya balik, alhamdulillah
Saya ingat lagi selepas beberapa hari kejadian berlaku, ayah saya ada balik. Dan lepas tu ayah saya balik, mak saya ceritalah apa yang berlaku kan, apa yang berlaku, termasuklah ketukan tu dan juga gangguan entiti tu. Jadi ayah saya pun ambil decision untuk buat bacaan Yasin. Buat bacaan Yasin. Dan Kak Long saya pada waktu tu dah boleh lah baca Yasin kan. Macam Kak Ngah saya, dia kecil lagi jugalah pada waktu tu. Dia baca tapi agak slow lah. Saya lagi lah memang tak reti sama aku 4 tahun lebih. Saya pun orang kata Mukadam, Alif Bata, Al-Fatihah lah macam tu. Tapi Yasin memang saya tak reti lah kan. Jadi yang banyak mengimarahkan ataupun yang kira join bacaan Yasin tu adalah mak, ayah dan juga Kak Long. Saya ingat lagi di ruang tamu lah. Jadi macam Kak Ngah dengan saya ni duduk lah, macam Kak Ngah pun baca seslow kan. Macam saya ni saya ingat lagi saya duduk atas riba ayah saya. So kita orang buat baca Yasin tu beberapa hari lah berturut-turut. Dan ayah juga ada buat bacaan Yasin untuk saya, untuk pulihkan semangat. Dan Alhamdulillah saya pulih lah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun saya nampak benda tu, walaupun kadang-kadang memori tu datang. Makna kata memori tu datang, saya teringat lah. Alhamdulillah, sejujurnya saya tak ingat orang kata secara jelas. Tetapi saya boleh, orang kata terimbau. Faham tak? Maknanya saya boleh, imbauan tu kita boleh macam ni kan. Jadi bila orang kata gambar Kak Pon ni macam mana kan, kita boleh lah. Tapi nak kata jelas tu mustahil, sebab benda ni dah berlaku 31 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 1990. Sekarang pun dah 2021. Jadi mustahil lah saya boleh dengar, mustahil lah saya boleh ingat secara jelas kan. Jadi itulah dia 2 kisah seram yang saya sendiri alami pada usia saya 4 tahun lebih. Okey, saya tak tahu seram ke tak. Saya just nak share sahaja. Apa-apa pun yang kita boleh belajar daripada 2 kisah ini adalah, pertama, kekuatan seorang ibu kan. Kekuatan seorang ibu ni memang kita tak boleh deny lah. Mana kata ibu ni sometimes dia orang kata lebih kuat dari apa yang kita sangka kan. Bila ayah tak ada, dialah ketua, dialah yang mengelolakan sesebuah rumah tu, anak-anak ni kan. Bayangkan kita orang semua kecil, nakal ni macam mana. Korang tak payahlah nak mengaku korang waktu kecil tak nakal. Pembohong, budak kecil tak nakal, tak payahlah. Dan yang kedua yang kita boleh belajar adalah, walau macam mana pun ujian yang Allah hadirkan, sentiasa kita bersatu padu dan kembali kepada ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga juga kita boleh belajar adalah, seperti biasa saya kata, formula dia adalah formula ni yang saya dapat daripada Ustaz Dusuki. Saya ada tengok satu rancangan tu, tapi dalam banyak-banyak apa yang Ustaz Dusuki cakap, saya begitu tertarik dengan kata-kata yang Ustaz Dusuki ucapkan di akhir-akhir kata-kata, iaitu jangan terlampau berani dan jangan terlampau takut bila kita berhadapan dengan makhluk-makhluk halus ni. So saya memang berpegang kepada kata-kata tersebut lah. Maknanya jangan terlampau takut dan jangan terlampau berani. Itulah 3 hikmah yang kita boleh belajar. So saya harap kisah ni boleh, orang kata, dalam menghiburkan korang, boleh jugalah orang kata memberikan orang kata hikmah-hikmah yang tertentu. Okey, di hujung cerita ni sebenarnya saya nak share something yang special untuk korang tahu, iaitu di luar topik kisah seram ni apa dia, iaitu perkara yang berkaitan dengan emas. Okey, perkara yang berkaitan dengan emas ni saya tertarik nak share sebab saya rasa ada kepentingannya bagi kita seluruh umat manusia, especially umat Islam, kerana Nabi Muhammad SAW juga ada bercakap tentang kepentingan emas ni kan. Ada hadis yang tertentu yang korang boleh refer. Kalau saya nak nyatakan satu-satu nanti panjang pula video ni kan. Okay, so korang boleh check banyak hadis-hadis yang sahih. Korang pun boleh, banyak sebenarnya ustaz-ustaz yang berkata tentang kepentingan emas ni, yang memetik hadis Rasulullah SAW. Okey, dalam Islam itu sendiri menyatakan kepentingan dinar, emas dan sebagainya kan. Menyatakan kepentingan emas itu sendiri sebagai mata wang di akhir zaman. Ada banyak sebenarnya. Okey, so saya nak cakap something lah. Sebenarnya
emas ni adalah antara rahsia kekayaan yang ataupun benda ataupun perkara yang Allah dah bagi tahu awal-awal mempunyai kepentingan di akhir zaman kan. Dia ada antaranya apa? Antaranya air, tanah, emas, ada lagi lah kan. So antara salah satu yang penting di akhir zaman ni adalah emas. Allah memang dah bagi tahu awal-awal dalam Al-Quran kan. Tapi sayang masih ramai lagi orang Islam especially yang merasakan benda ni macam tak penting. Kalau kita nak beli tanah, boleh tak kita beli sikit-sikit? Tak boleh kan? At least paling sikit pun 1 ekar. Saya cakap dekat sini bukanlah saya hari-hari beli emas, tak. Saya pun bukan orang kaya sangat kan. Suami saya pun kumpul sikit-sikit kan. Kita orang pun kumpul sikit-sikit nak beli emas kan. Tapi saya rasa saya nak share lah benda ni. Okay, tentang kepentingan emas. Tapi ingat, tak kisahlah korang buat pelaburan emas ke, korang buat simpanan emas ke, even korang buat simpanan tunai sekalipun, apa-apa sahaja, even insurans sebagainya, korang buat tu mesti semata-mata usaha bertujuan, bukan jaminan. Saya tak suka tau kadang-kadang orang yang cetak ilmu ni, dia kata akak ambil insurans ni, ini jaminan masa depan, ni jaminan ni kalau akak meninggal, jaminan ni untuk anak-anak suami kak. Tolonglah berhenti gunakan perkataan jaminan. Jaminan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak ada yang boleh menjamin kecuali Allah. Jadi kalau kita beli emas ke, kita orang kata kita simpan duit ke dan sebagainya, hanya semata-mata dalam bentuk usaha. Sebab Allah kata usaha dan tawakal itu kan kena ada. Okay, so back to this topic yang saya nak share. Okay, jadi kepada korang semua yang berminat untuk mendapatkan emas dengan harga yang berpatutan dan juga trusted seller, okay, korang boleh dapatkan direct daripada Siti Maisarah. Dia seller daripada Selangor. Jadi kalau korang yang berada di area Selangor, korang boleh contact dia untuk COD. Yang berada di luar Selangor boleh beli secara postage. Dia juga ada jual macam-macam tau. Dia ada jual Toto, dia ada jual Klubna, dia ada jual Bernice soap, cuci muka tu yang famous tu kan, serum Bernice, apa lagi, banyak lah. Dia memang banyak. Dan saya sendiri pun ada beli totongan dia emas. Saya ada beli beberapa kali lah. Dulu waktu saya stay in Selangor, saya beli secara COD. Saya pindah di Perak, saya pun ada beli juga dengan dia. Saya beli secara postage. So pada siapa ke yang nak cari emas trusted seller dan harga yang berpatutan, so korang boleh hubungi Siti Maisarah. Bukan setakat emas saja, banyak lagi barang yang dia jual. Kali ni saya tak nak share Facebook, Instagram, saya tak nak. Saya nak share terus nombor WhatsApp, so korang boleh contact dia tau. Apa-apa pun, kita masih di bulan Rajab, so banyakkan amal. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih dengar saya, Bebe.